السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 1000 amalan sunnah sehari-hari. Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk bab yang ketiga. Dan syukur pada Allah Azza wa Jalla juga, buku ni telah pun diinfakkan oleh sebahagian daripada muhsinin sebanyak 100 naskah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ambil buku tersebut, sama-samalah kita mohon pada Allah Azza wa Jal supaya kita dapat membacanya, menelaahnya, mempelajarinya, dan yang paling mustahak ialah mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah dihajati daripada para muhsinin penyumbang tersebut, supaya buku yang diinfakkan ini mengalir pahalanya kepada orang-orang yang memberikannya. Kita dah selesai bab 1 dan juga bab 2. Mungkin malam ni ada orang yang datang pertama kali perbahasannya, pertama kali dengar. Perbahasan kita dah selesai bab 1, bab 2. Cuma saya sebut sepintas lalu sajalah. Untuk bab 1 dan bab yang kedua. Bab 1 ialah sunnah-sunnah ketika mana bangkit daripada tidur ataupun bangun daripada tidur. Ada 5 sunnah yang diletakkan dalam buku ni. Yang pertama, mengusap bekas tidur ataupun mengusap muka. Yang tu kita boleh tengok muka surat yang ke-23. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas. Mengusap muka, sapu muka. Bangkit-bangkit itu terus sapu muka. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa ketika mana bangkit daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang ketiga ialah bersiwak. Dan kita dah sebut tentang isu siwak ni, sejauh mana realitinya siwak. Memang siwak bila mana disebut dalam hadis, ianya merujuk kepada perbuatan membersihkan mulut dan gigi menggunakan kayu. Tapi adakah cara bersih mulut sekarang yang menggunakan benda lain daripada selain kayu kusugi ni? Sejauh mana? Yang tu tuan-tuan boleh tengok pada rakaman yang lepas. Dan yang keempat ialah beristinthar, iaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dan yang kelima, membasuh kedua tangan 3 kali ketika mana bangkit pada tidur, sebelum mencelup tangan dalam bekas takungan air untuk digunakan membersih pada bahagian lain di badan kita. Itu 5 sunnah. Kemudian bab yang kedua ada 3 sunnah, iaitu masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Iaitu sunnah ketika mana masuk dan keluar kamar mandi ataupun bilik air dan tandas lah. Yang kedua, berdoa ketika masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang tu pada muka surat yang ke-26. Dan yang ketiga, berdoa ketika mana keluar daripada kamar mandi dengan ucapan yang ringkas, ghufranak,
Itu muka surat 27. Maknanya 5 plus 3, kita dah selesai 8 daripada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-harian, daripada 1000 perbahasan yang dalam buku ni. Malam ni kita akan masuk bab yang ketiga, muka surat yang ke-28. Bab yang ketiga mengandungi berapa sunnah di dalamnya? Mengandungi 9 sunnah untuk bab yang ketiga ni. Jadi kita tengok sama-sama muka surat yang ke-28. Adab-adab buang hajat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruh urusan agama Islam ini hingga permasalahan buang hajat. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab-adab buang hajat sebagai berikut. Kalau kita tengok antara kitab-kitab hadis yang menghimpunkan benda-benda berkait macam ni ialah kitab-kitab hadis yang terdiri daripada sunan yang 4, iaitu Sunan Abu Daud dan juga Jami' Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan An-Nasa'i. Ini 4 kitab sunan yang disusun dengan susunan al-abwab al-fiqhiyah, bab-bab fiqh, termasuk dalam tu ialah taharah. Dalam bab taharah tu dia ada sebut tentang bab buang hajat ni, macam mana adab-adab dia. Yang pertama dia sebut menjauhi 2 tempat yang dilarang. Ketika mana kita nak buang hajat, air besar ke air kecil, hati-hati tempat kita nak buang hajat tu mestilah bukan pada 2 tempat ni. Kita tengok dalam buku kita tu, larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, hati-hati kamu dengan 2 tempat ataupun 2 perkara ni, kalau buat kamu akan dapat laknat. Laknat daripada orang dan juga laknat daripada makhluk-makhluk yang dibenarkan untuk melaknat, iaitu para malaikat. Para sahabat bertanya, apakah 2 perkara itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, iaitu orang yang buang hajat di jalan yang sering dilalui oleh orang-orang dan buang hajat di tempat bernaungnya ataupun berteduhnya orang-orang. 2 tempat ni. Jangan buang hajat di jalan utama yang orang duk lalu. Yang kedua, jangan buang hajat di tempat yang menjadi teduhan orang. Kalau zaman dulu, pokok-pokok besar yang menjadi teduhan orang di padang pasir. Kalau zaman kita, hentian bas ataupun tempat-tempat taman rekreasi, tempat awam. Ini bukan tempat untuk kita buang hajat. Dan alhamdulillah kita di Malaysia ni taklah melihat suasana itu secara terbuka berbanding di tempat-tempat lain. Kalau tuan-tuan pergi di setengah-setengah negara, perangai buang hajat ataupun kencing merata ni normal bagi setengah-setengah tempat. Jadi benda ni tak boleh. Benda ni bukan daripada adab. Bahkan amat menyedihkan bila mana isu kencing merata ni banyak berlaku di negara yang majoriti orang Islam. Contoh yang saya sendiri pernah alami ialah ketika mana menziarahi Mesir dan juga waktu belajar di Jordan dulu. Ini ialah perangai sebahagian orang. Dia rasa benda tu normal di laluan-laluan orang. Kita di Malaysia ni tak buatlah benda tu. Benda tu tak ada, tapi ada lah juga setengah-setengahnya. Dia taklah secara normalize, tak berlaku secara normal. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara ni, tuan-tuan akan tengok suasana dia. Suasana tempat itu menjadi tempat orang buang hajat. Kalau di India, which is benda itu normal, bukan sebab ia bukan negara Islam. Tapi kalau di Mesir ni dia macam malulah sikit. Sebab Mesir ni orang kenal dengan negara orang Islam. Walaupun kita tahu pemerintahannya ada pro dan kontranya lah. Cuma kalau di Mesir ni benda normal. Sebab tu kalau tengok orang kita pergi ke sana, kita tengok orang kencing berdiri rapat ke dinding, kita tak boleh tegur dia sebab dia dah jadi budaya di sana. Bahkan kita yang melihat tu dilihat sebagai orang yang pelik. Kenapa tak join kencing sekali? Sepatutnya kena join. Dan benda tu jadi normal. Tuan-tuan tahu normal. Dan
perangai sebahagian masyarakat dia orang pun bila mana pergi ke negara orang lain kadang-kadang terbuat benda tu. Sebab tu orang buat lawak ketika mana Abdul Fattah Sisi dia jadi presiden Mesir selepas daripada Mursi. Cerita ni orang tukar presiden je tapi cerita sama. Ketika mana Barack Obama yang jadi presiden US datang ke Mesir, waktu duduk dalam kereta, duduk tengok bandar Kahirah ni, tiba-tiba dia perasan, Barack Obama tu perasan ada orang-orang Mesir ni kencing tepi jalan. Jadi dia kata, apa punya teruk negara kamu ni kencing merata. Abdul Fattah Sisi ni dia diam je lah, dia tak kata apa. Akhirnya dia buat kunjungan balas, pergi ke US. Dia pergi ke US, naik kereta, Barack Obama jemput dia di airport apa semua. Dia pun naik kereta, tengoklah bandar-bandar di US ni, Washington ke apa. Tiba-tiba lalu jalan-jalan di US ni, ada orang kencing merata juga. Jadi Abdul Fattah Sisi ni dia jumpa buah tanggung lah. Dia kata, kamu dulu datang ke Mesir, kata di Mesir ni orang kencing merata. Ni di US pun ada orang kencing merata. Barack Obama suruh driver dia berhenti, pergi cek yang kencing tu orang mana. Rupanya orang Mesir yang kencing. Pergi ke US buat perangai sama. Tapi tak tahulah cerita ni betul lah. Sebab zaman orang kata apa, sebelum Sisi dulu, Husni Mubarak pun orang cerita macam tu lah. Zaman-zaman dulu pun cerita macam tu. Nak kata benda tu jadi budaya di sana. Benda tu jadi budaya. Jadi itu bukan daripada adab yang baik lah. Sebab kencing di laluan umum, kencing di tempat-tempat yang menjadi tempat orang berkumpul dan berehat, sebenarnya bukan kencing je. Dua tempat ni, laluan orang dengan tempat orang berteduh ni, kita tak boleh kotorkan walaupun bukan kencing. Buang sampah sehingga orang susah nak duduk lepas pada tu. Contoh kalau taman rekreasi apa semua, husi-husi tu dikotorkan, lepas pada kita makan kita tak bersihkan. Ini bukan daripada benda yang baik. Hatta kalau kita guna tandas awam pun kita tak bersihkan tandas awam pun bukan daripada benda yang baik. Jadi kita kena ajar diri kita ni supaya menggunakan harta benda awam tu peliharalah dengan baik. Hatta tandas awam pun. Jangan buat kata apa, jangan buat sikap sambil level lambat ni. Sebab bila mana kita buat lebih kurang, orang akan tak suka, orang akan marah, orang akan caci maki. Yang kena kita sekali lah kalau kita buat. Okay. Itu sunnah yang pertama. Bila mana nak kencing, nak buang air besar ke air kecil ke, carilah tempat yang jauh daripada pandangan orang, bukan tempat laluan orang. Dan jaga, bila mana kita buang hajat tu, kita jaga kebersihan dia. Jangan jadi orang yang buang saja tapi tak jaga kebersihan tempat tu. Yang kedua, muka surat 29, larangan buang hajat di air yang tergenang, iaitu air yang bertakung. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, anna sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid. Nabi SAW larang satu orang kencing di air yang tergenang. Air yang tergenang ni ialah lopak air yang kuantiti air dia banyak, yang mungkin lopak air itu menjadi tempat haiwan-haiwan minum air di situ, ataupun tasik yang tak mengalir padanya air. Ataupun sekarang kau tengok yang lebih realistiknya ialah di kolam renang di hotel-hotel pun kita tak buat perangai tu. Walaupun orang kata, ustaz, air dia nanti dia akan tukar kat tu, tapi kita tak buat perangai tu. Perangai tu tak buat. Sebab tu ada satu social eksperimen yang dibuat di negara barat. Dia ada buat video, dia letak something ataupun suatu bahan chemical, bila mana ada orang kencing dekat kawasan dia tu akan jadi warna merah. Dia boleh detect air tu jadi warna merah. Bila mana dia buat test tu, lebih pada 10 orang dalam swimming pool tu duduk buat perangai tu. Dia duduk je nampak merah. Dia duduk lama, duduk diam, tak berenang, duduk diam cari sudut. Maknanya tengah melepas lah tu. Jadi ini pun tak dibuat. Walaupun airnya ialah air yang kita kira mengalir, memang akan ada proses pencucian apa semua, tapi kita tak buat benda tu. Itu bukan daripada adab orang Islam.
tak buat perkara seperti itu. Walaupun air di kolam renang ni memang kita tak jadikan sebagai minuman haiwan ataupun apa-apa saja, apatah lagi kalau yang duduk di kawasan terbuka di mana-mana dalam hutan sekalipun, kita tak mengotorinya dengan membuang hajat di dalamnya. Cuma para ulama sebut melainkan tempat yang airnya mengalir, contoh di sungai, maka ianya diharuskan, dan ada sebahagian ulama kata dimakruhkan, dia tak sunat. Maknanya boleh dengan sebab air itu mengalir, jadi dia takkan kekal kotoran di situ. Tapi pandangan yang kata makruh pun ada juga. Maknanya poinnya ialah kita tidak mengotori lah tempat tu, tak mengotori. Okay. Yang ketiga, larangan menghadap mahupun membelakangi kiblat. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Jangan kalian memasuki tempat buang hajat, jika kalian memasuki tempat buang hajat, janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya ketika mana buang hajat. Ini ialah tanggungjawab orang yang buat rumah lah. Dia kena tahu arah kiblat kalau rumah tu rumah orang Islam. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang non-Muslim, contoh tuan-tuan pergi bercuti ke Thailand, bukan dia peduli pun tanda haram dia, menghadap kiblat tak menghadap kiblat. Pandangan yang disebutkan oleh para ulama, bila mana kita pergi tempat yang memang bukan majoriti Muslim, pergi ke negara-negara yang minoriti Muslim dan bukan pengamalan Muslim, macam mana cara dia? Cara dia lah buang je hajat. Sebab kita tak tahu arah kiblatnya di mana. Melainkan lepas kita tahu. Lepas kita tahu, kita ubah posisi kita dalam tandah tu. Kita tak ubah posisi tandah tu. Ubah posisi tandah, lambatlah boleh buang hajat je. Ubah posisi kita je. Maknanya kita tak buang air secara kebiasaan lah, kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, kekal dengan tak tahu dan buang hajat macam biasa. Sebab benda tu bukan benda yang mudah lah. Sebab setengah-setengah tempat dia tak ambil kira pun benda ni. Dia tak ambil kira menghadap ke mana. Cuma untuk tempat yang memang rumah kita ataupun tempat buang hajat yang awam, yang mana di situ diurus takbir oleh pemimpin Muslim, dia kena ambil kira benda ni. Sebab hadis tu jelas, Nabi kata jangan menghadap, sebab itu ialah bab daripada kemuliaan. Kita tak menghadap benda tu. Okay. Yang keempat, menutup diri ketika buang hajat. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat iaitu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari aku dibonceng di belakang Rasulullah SAW dan beliau membisikkan sebuah hadis kepadaku, dan aku tidak akan menceritakannya kepada seorang pun. Adapun tempat yang disukai oleh Rasulullah SAW untuk menutup diri ketika buang hajat adalah di balik al-hadfu. Dalam kurungan dia sebut gundukan. Gundukan tu maksudnya lah semak, tempat yang tertutup. Ataupun haishin nakhl, iaitu di belakang timbunan pokok kurma yang tertutup. Pada zaman Nabi dulu, tempat nak buang hajat ni sama ada dia dibina secara khusus dengan dia pasang ataupun dia pasakkan dengan batang kurma yang tersusun rapat macam dinding. Dia buat melengkung macam tu, tutup je. Maka tempat tu kita boleh buang hajat. Poinnya ialah menutup diri di sini. Menutup diri ialah tidak dibuat secara terbuka. Macam yang sunnah pertama tadi, buang hajat di tempat laluan orang, yang ni memang tak tahu malu sebab dia buang hajat di tempat yang terbuka, orang nampak. Ataupun satu lagi yang menjadi kebiasaan, tuan-tuan pergi mana-mana tandas, di tandah awam RNR ataupun tandah di stesen minyak ke apa, yang laki ni lah, dia ada tandah yang disediakan untuk kencing berdiri kan. Dia ada yang ada dalam bilik, lepas tu ada yang kencing berdiri. Kalau anda seorang Islam yang menjaga kewarakan, kita tak guna tandah tu, sebab dia terbuka. Dia terbuka kan. Kita masuk nak basuh tangan dekat sinki, orang tu pun masuk kencing situ, kita nampak dia kencing. Dan agak sukar untuk menjaga aurat di situ.
Tapi ada orang, saya tengok, ada orang dia buat lebih kurang. Dia pergi pakai lebay, pakai piah pun kencing situ. Tidak sepatutnya sebagai seorang Muslim buat perangai seperti itu. Sebab ada orang dia nak cepat, dia macam ni. Sama ada kita nak cepat ke nak lambat ke, dalam bab buang hajat ni berhati-hatilah ataupun cermatlah sikit dalam buang hajat. Jangan buat lebih kurang. Sebab ada hadis Nabi sebut tentang bagaimana terkenanya azab kubur bagi orang yang tak bersih dalam buang hajat ni. Bila mana kita tergesa-gesa buang hajat dalam keadaan berdiri ataupun nak cepat, tidak melakukan istibrak dengan baik, iaitu melepaskan diri daripada najis dengan baik, kita terdedah dengan hadis itu, terdedah dengan ancaman yang Nabi sebut tu. Kan ada hadis Nabi lalu di satu kubur, lalu Nabi pacakkan pelepah kurma. Nabi kata kedua-dua kubur ni sedang diazab, satu kerana namimah, satu lagi kerana tak bersih kencing dengan baik ataupun tak bersih buang hajat dengan baik. Jadi benda ni bukan benda main-main. Sebab tu bila mana kita nak kencing ataupun nak buang air besar, pastikan buanglah dengan cara yang paling cermat dan beradab. Jangan kira buang je. Kena ambil kira juga pakaian yang akan terkena daripada kesan percikan apa semua, yang tu kena ambil kira. Supaya kita ni tak menjadi orang yang termasuk dalam ancaman tersebut. Kemudian muka surat 30, Ibnu Asma, iaitu salah seorang perawi, mengatakan iaitu di kebun kurma. Sebenarnya yang tepat bukan kebun kurma, di kebun kurma yang sudah ditinggalkan. Dia bukan kebun kurma yang tengah duk berbuah lagi. Dia kebun kurma yang dah ditinggalkan ataupun di hujung kebun kurma. Macam tu. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, dari hadis ini dapat difahami bahawa disunnahkan menutup diri saat buang hajat, seperti di kebun kurma, di balik gundukan atau cekungan tanah, iaitu tanah yang dibina tinggi, di mana ia tidak terlihat oleh orang lain. Dan perkara ini adalah sunnah muakkadah, iaitu sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi ni kalau buang hajat dia pergi jauh dan tertutup, jauh pada orang dan tertutup. Itu penting. Sebab tu tengok orang-orang kita dulu, orang Melayu dulu apa semua, rumah-rumah yang tak ada tandas ni, menjadi kebiasaan orang-orang kita buang hajat ialah luar rumah dan jauh lah. Kalau dulu kau tengoklah, ni saya tengok yang tempat saya lah di Terengganu ni, di kawasan pantai Marang ni, macam kita ni pun pergi pantai kau, tapi pantai kita ni tak ada orang buat perangai tu. Cuma di Marang ni, Marang sekitar membawa sampailah ke Kuala Terengganu ni, itu kawasan pantai semua. Menjadi kebiasaan orang-orang kawasan tu, daripada Dungun lagi semua ni, bila mana dia nak buang air besar, rumah lama dululah, rumah-rumah yang sekitar tahun awal 90-an, akhir 80-an. Sekarang dah tak ada rumah-rumah macam tu. Dia orang tak akan buat tandas, sebab tandas akan dibuat di luar, ataupun dia orang kalau nak buang hajat, dia orang akan buang hajat dekat semak yang dekat-dekat dengan pantai ni, yang ada kata apa, kawasan pokok nyok apa semua ni, kawasan tu. Jadi saya ni dulu bila mana balik kampung belah mak saya ni di Dungun ni, selalu dipesan oleh mak kita sendirilah dan juga mak menakan kita semua, kalau main dekat pantai jaga-jaga. Jaga-jaga taik lembu dan jaga-jaga taik tuan lembu pun ada. Sebab dua-dua boleh ada. Sebab biasa lembu satu, yang kedua taik tuan dia pun boleh ada. Kalau main dekat celah-celah semua tu, sebab dia orang tak, orang kata apa, tak preserve benda tu dengan baik. Lepas tu dibuatlah cerita bahawasanya buang hajat di kawasan tu boleh menyebabkan berlaku sekian. Jadi ada setengah-setengah orang yang tak suka sebab rumah dia mungkin hampir dengan pantai tu, jadi dia letak acak. Kau tahu acak? Acak ni ialah hidangan untuk menjamu hantu. Buatlah pulut kuning ke apa, dia letak. Dia tak jamu pun, dia letak je. Bila mana orang yang sakit perut, dia tengok acak tu, dia tak jadi berak situ, dia pergi ke lain. Sebab dia tahu tu kawasan hantu ada. Tapi dia letak tu sekadar untuk menakutkan saja. Tapi ada gak yang akal banyak, lepas pada dia pergi melepas, dia pergi ambil acak tu, dia makan. Sebab dia tahu ini adalah perangkap sahaja. Sebab acak tu sedap,
Dia ada ayam panggangnya, dia ada pulut kuningnya apa semua. Tapi dibuat tu kerana untuk menakutkan. Dia macam di Bangladesh. Sebab saya tengok satu dokumentari, dia perangai sebahagian masyarakat sana bila mana orang kata apa, kencing ni kencing merata. Jadi ada satu idea tu dicetuskan oleh satu orang imam. Sebab imam masjid tu, masjid yang dia jadi imam tu ialah kawasan tengah bandar Dhaka, Bangladesh. Jadi dinding masjid menjadi tempat orang kencing. Jadi imam dia timbul satu idea, dia tulis tulisan-tulisan Arab di dinding-dinding tu untuk mengelakkan orang kencing di dinding tu. Sebab bagi orang Bangladesh, tulisan Arab semua ayat Quran. Dia macam kita ke lah. Padahal tulisan tu hanyalah an-nadhafatu minal iman. Hadis ya. Kebersihan daripada iman. Ataupun dia tulis Quran Arab, adamul bauli huna, jangan kencing sini. Tapi dia tengok tu dia terkejut, dia lari tak jadi kencing situ. Dia ingat tu ayat Quran. Jadi itu antara idea-idea yang ada. Cuma idea kita yang Melayu ni dia lain macam sikit lah. Tapi sekarang dah tak ada dah budaya tu. Semua rumah dah ada tandas elok dah apa semua. Cuma nak katanya dulu sekitar 90-an dan juga 80-an. Sekarang dah tak ada dah. Rumah dah cantik dah, tandas awam pun dah ada dah. Cuma nak katanya ialah bila mana nak buang hajat, kalau kita pergi camping dalam hutan apa semua pun, jagalah adab ini. Dan kita kena kenal pasti. Mungkin tempat tu laluan haiwan apa semua. Jadi kita pun tak buang hajat kawasan tu. Sebab ia mengganggu habitat dia. Kita ni kena ada ihsan juga kepada makhluk lain di situ. Okay. Seterusnya apa lagi yang dia sebut situ? Sunnah yang kelima, dianjurkan kencing dengan jongkok. Jongkok tu dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu maksudnya duduk. Jongkok ni Jawa punya bahasa. Duduk. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh, ma kana yabulu illa qa'idan." Sesiapa yang menceritakan kepada kalian bahawa Rasulullah kencing sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Tidaklah beliau kencing melainkan sambil jongkok ataupun duduk. Sebenarnya isu kencing berdiri dengan kencing duduk ni khilaf di kalangan para ulama. Adakah kencing berdiri itu haram secara total? Pandangan yang tepat, kencing yang paling terjaga duduk. Tapi kalau satu orang tu dia nak kencing berdiri dengan syarat dia boleh jaga kebersihan, maka ianya dibenarkan. Tapi taklah sampai kepada harus. Sebab ada hadis Nabi pernah kencing berdiri di satu kawasan. Di satu kawasan. Berdasarkan hadis tu hadis yang sahih. Tapi sekali tu ialah Nabi kencing berdiri. Jadi para ulama telah berbincang dan khilaf di kalangan para ulama tentang sabit ataupun tidak kencing berdiri. Yang tepatnya lah, yang bersihnya ialah kencing duduk. Itu yang paling bersih sekali. Tapi sekiranya ada sebahagian orang dia tak boleh duduk, dia mungkin meningkat usia apa semua ni, payah nak duduk, ambil masa, dia boleh kencing berdiri dengan syarat dia jaga kebersihan, jaga pakaian dia. Dia kena kata apa, kena jaga hygiene lah waktu dia nak kencing berdiri. Taklah sampai kepada haram perbuatan kencing berdiri tu. Okay. Akan tetapi ada hadis lain yang menjelaskan bahawa Nabi pernah buang air sambil berdiri. Yang ni yang saya sebut tadi. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tiba di tempat pembuangan sampah. Dalam riwayat sebut Zubalah tempat tu. Suatu kaum, iaitu di belakang sebuah tembok, tempat pembuangan sampah milik satu kaum, dan ianya berada di belakang tembok. Lantas beliau berdiri seperti berdirinya salah seorang di antara kalian, kemudian beliau buang air kecil. Aku pun menyingkir daripada beliau, maknanya menjauhkan diri daripada Nabi. Namun beliau berisyarat kepadaku, maknanya Nabi beri isyarat pada Huzaifah jangan lari jauh, sebab nak jadikan Huzaifah tu sebagai tukang cover line, sebab takut nanti orang lalu pun semua, orang tak tahu Nabi tengah buat apa. Jadi kekal situ, jauh sikit tapi dekat juga, maknanya jaga. Maka aku pun datang dan berdiri membelakangi beliau sehingga beliau selesai. Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahawa dibolehkan kencing sambil berdiri apabila terpenuhi dua syarat, iaitu yang pertama, aman dari terkena percikan najisnya. Yang kedua, aman daripada pandangan orang lain. Dua syarat tu yang diletak. Dalam riwayat Abu Daud, kau tengok Nabi ni kalau kencing, Nabi akan kencing di tempat
yang pasirnya ataupun permukaannya bila mana jatuh saja najis tu dia tak merecik balik. Dia bukan permukaan yang keras tapi permukaan yang lembut. Kan tabiat padang pasir ni kan, pasir dia tu bila mana dia jatuh air dia tak merecik. Nabi cari yang tu. Nabi bukan pergi dekat tempat yang keras. Kalau tempat kita ni kena tengok keadaan. Ada orang dia kencing atas batu semua, atas batu ni merecik. Jadi dia kena hati-hati. Bukan atas batu mangkuk tandas tu pun merecik hakikatnya. Jadi dia kena hati-hati. Hati-hati tu jangan sampai was-was pula. Ada orang dia terlalu hati-hati sehingga jadi was-was pula. Jadi dia kena tahu macam mana untuk melihat keadaan itu supaya dia tak terjerat antara terlalu cuai dan juga terlalu over sangat sehingga was-was. Antara dua itulah. Okey. Sunnah yang keenam, larangan cebok dengan tangan kanan, iaitu beristinja dengan tangan kanan. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abu Qatadah bin Al-Harith, Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wala yatanaffas fil ina." Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika mana kencing, dan jangan membasuh, iaitu menggunakan cebok air itu setelah buang hajat dengan tangan kanannya, serta janganlah ia bernafas di bejana. Ada 3 perkara lah hadis ni. Yang pertama, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika mana kencing. Itu dari segi adab. Dari segi adab dia. Sebab tangan kanan ni ialah tangan yang lebih prefer kepada benda-benda yang bersih ataupun benda-benda yang kita sebut sebagai makan apa-apa semua ni. Jadi benda tu tak elok. Taklah kata salah, tapi taklah kata haram, tapi dia dari segi adab. Yang kedua, jangan membasuh setelah buang hajat dengan tangan kanan, basuh dengan tangan kiri. Itu pun adab. Sama ada basuh ataupun kesak lah. Macam kita, masyarakat kita ni basuh lah, menggunakan kaedah basuhan. Setengah-setengah kebiasaan masyarakat dia guna kaedah tisu saja. Tisu ni kita jangan ingat Cina je buat, Arab pun buat. Kalau tengok negara Arab dia banyak guna tisu. Sebab kebiasaan dia macam tu. Dia guna macam tu. Kalau dia guna air pun minimum. Tapi kita ni biasa guna air. Kalau guna air kita guna banyak. Cuma nak katanya yang lebih bersih lah menggunakan air, tapi tak dibasuh dengan tangan kanan, dibasuh dengan tangan kiri. Dan yang ketiga, yang ni tak ada mengena dengan isu buang hajat, iaitu jangan bernafas di dalam bejana, iaitu bernafas pada gelas bekas minum. Ada pandangan yang berbeza-beza dalam bab ni, iaitu pandangan para ulama untuk melihat hikmah daripada kenapa dilarang bernafas dalam gelas yang kita guna untuk minum air. Yang pertama, kerana pada zaman Nabi dulu, gelas ni dia berkongsi zaman dulu. Zaman dulu ni makanlah talam, lepas tu satu je gelas. Sebab tu bila mana kita minum pada zaman tu, jangan bernafas. Sebab bila mana kita bernafas, kita memberikan sesuatu kepada gelas tu. Dia masuk, lepas tu orang lain nak kongsi pula. Dia macam ni lah tuan-tuan, kalau kita makan nasi kan, lepas tu ada lauk yang jenis sambal belacan ke, kalau orang Pantai Timur yang ada budu ke apa semua, dia makan, dia suap, dia ambil ikan apa semua, dia cicah, lepas tu dia makan, lepas tu dia jilat dah jari dia ambil lagi ikan, dia cicah balik. Macam mana perasaan? Gembira ke? Lawyer lah sikit tengok. Dia panggil makan budu cicah helio. Saya ingat mak saya dulu kalau marah, jangan duk makan budu perangai cicah helio ni. Jadi orang lain habis teringat kat hang seorang. Sebab helio hang telah memenuhi budu itu. Jadi kalau nak makan jenis cicahnya tu asing. Dia bukan budu je. Termasuklah buah tu, colek apa-apa semua tu, buat macam tu. Sebab helio, sebab ada hadis Nabi dia makan kurma, Nabi tak pegang biji kurma daripada mulut tu dengan hujung ibu jari, tapi dengan belakang jari, sebab supaya tidak mengotori air liurnya bila mana nak pegang dan nak ambil kurma lain. Maknanya Nabi ni dia jaga hygiene, dia jaga. Sebab ada orang dia tak boleh, dia rasa jijik dengan benda-benda seperti itu.
Jadi Nabi ni dia jaga benda-benda ataupun perkara seperti itu, supaya benda ni kita tahu ini adalah adab dan etika dalam hidup. Ada orang dia okey, ada orang dia tak okey. Para ulama kata yang okey ni ialah antara pasangan suami isteri je. Dengan orang lain kita tak buat perangai seperti itu. Cuma untuk hadis ni yang berkait dengan bab buang hajatnya ialah jangan pegang kemaluan dengan tangan kanan dan juga jangan basuh dengan tangan kanan. Dari segi adab tak boleh. Tapi kalau orang tu sakit tangan kanannya, sakit tangan kirinya, memang kena guna tangan kanan, maka ia dibenarkan. Itu ada keringanan lah. Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang dilarangnya istinja ataupun cebok dengan menggunakan tangan kanan, dan sebahagian besar dari para ulama berpendapat bahawa larangan tersebut hanya sebatas makruh dan sebagai adab, bukan haram secara mutlak. Dia sama macam kita ni yang berada dalam 10 awal Zulhijjah ni, bila mana orang yang nak menyertai korban, dia tak boleh cukur bulu dia dan juga kukunya. Adakah cukur bulu dan potong kuku tu termasuk daripada benda haram dan membatalkan korbannya? Dia tak haram dan tak membatalkan korban. Korban masih sah. Cuma dari segi adab saja. Dari segi adab dia tak berapa kena. Dia macam hari raya, dari segi sunnahnya kita pakai pakaian yang elok dan juga pakaian yang baru, yang bersih. Boleh atau tidak kita nak pakai pakaian biasa? Jawapannya boleh, tapi dari segi adab dia tak apa betul lah. Macam tuan-tuan hari raya, solat hari raya hari Isnin ni, mari pakai baju pagoda dengan keplekat je, sah semayang dia. Cuma orang tengok, oh dia ni sengkit betul, pakailah baju elok sikit. Dari segi adab sahaja, dari segi adab. Tapi kalaulah satu orang tu dia terlupa nak trim bulu dia sehinggalah dia berada dalam 10 awal Zulhijjah tu dalam keadaan bulu-bulu dia tak kemas, macam orang lelaki misai dia berserabut, dah tutup dah bibir atas, kalau minum teh tarik itu buih dekat ujung hidung dah. Yang ni trim tak payah dah buat pasal lah. Bagi elok sikit, nampak, tak payah buang habis, tapi bagi trim, bagi elok sikit, supaya orang pun jadi tak dia ni sakan betul berapa ekor dia nak korban dia sampai macam tu sekali. Jadi yang tu kena jaga, bab kekemasan pun kena jaga. Tambah-tambah orang yang duduk bidang dalam bahagian perkhidmatan, kalau yang kerja bank, jaga kaunter apa semua, orang jadi terlupa nak buat urusan bank kerana tengok misai dia, tengok bulu hidung dia apa semua. Yang tu kena jagalah. Yang selalu duduk cakap macam saya sendiri lah, yang duduk cakap dengan orang, duduk tengok apa semua, dia ni sakan betul. Yang ni kena jagalah. Yang ni, sebab tu pandangan Imam Abu Hanifah, dia kata benda tu bukan larangan yang bermaksud makruh. Bagi dia, dia hanya melihat adab. Sebab kita kena tahu, Imam Abu Hanifah ialah orang yang berniaga. Orang berniaga ni orang yang kena jaga penampilan. Orang berniaga orang kena jaga penampilan. Sebab tu kalau dia berniaga, dia tak jaga penampilan, orang tak berapa nak pergi ke kedai dia, sebab orang nampak tak bersih. Sebab tu pandangan Imam Abu Hanifah dia agak ringan dalam bab tu. Dia orang yang jaga penampilan dia. Kemudian kita tengok lagi seterusnya, muka surat yang ke-32. Sunnah yang ke-7, istinja dengan air atau istijmar dengan batu kering. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau keluar untuk buang hajat, dan beliau sama sekali tidak menoleh. Saat aku mendekat, beliau pun bersabda, carikan untukku beberapa buah batu untuk istinja, iaitu cebok. Istilah orang Indonesia ni dia panggil cebok lah. Istinja dipanggil cebok. Kita cebok ni bekas untuk isi air tu, timba atau cebok tu. Atau yang serupa dengannya. Dan jangan tulang atau kotoran haiwan yang telah kering. Bukan tulang, bukan najis binatang yang dah kering. Maka aku pun membawakan beberapa buah batu dengan ujung kainku. Lalu aku letakkan di sisi beliau, dan aku pun berpaling daripada beliau. Setelah beliau selesai buang hajat, beliau pun membersihkan dengan batu-batu tersebut. Zaman dulu ni guna batu lah. Zaman kita ni tak praktikal lah buat benda ni, melainkan orang yang survive dalam hutan boleh jadi kot. Tapi dalam hutan ni dia ada pilihan nak guna daun pun dia boleh, dia tak syarat guna batu. Cuma zaman kita ni mungkin kalau tak ada air pun orang akan guna tisu ataupun wet tisu. Dua-dua boleh guna, tapi untuk wet tisu tu kena hati-hati supaya kita tak mengulang tempat yang sama, sebab dia dah basah dah.
Wet tisu ni kita payah nak ingat kat bahagian mana yang kita dah guna lah, sebab dia basah semua. Jadi kena hati. Kalau tisu kering, kita boleh perasan yang ni lembab, maknanya dah digunakan. Yang belah kering ni belum digunakan lagi. Untuk wet tisu tu kena hati-hati sikit, supaya kita tahu tempat yang digunakan dan tempat yang belum digunakan. Yang terbaiknya ialah pakai wet tisu, lepas tu kesak dengan tisu kering pula lepas pada tu. Yang tu yang paling terbaik. Sunnah yang ke-8, tidak boleh istinja ataupun cebok kurang dari 3 batu. Rasulullah SAW melarang dari beristinja ataupun cebok dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahawasanya ia pernah ditanya, apakah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah mengajari kalian segala sesuatu hingga tentang etika buang hajat? Maka Salman pun menjawab, ajal. Ajal maksud dia, ya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi melarang kami buang hajat atau buang hajat besar atau kecil dengan menghadap kiblat. Aw an nastanjiya bil yamin. Dan Nabi melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjarin. Dan melarang kami beristinja dengan menggunakan kurang dari 3 buah batu ataupun 3 biji batu lah. Maknanya yang paling yakin ialah mengesak dengan sebanyak 3 kali kesaktan. Itu yang paling yakin. Kalau zaman kita ni tak pakai batu lah, pakai tisu lah. Maknanya 3 kali kita kesak, maka itulah yang paling terbaik sekali. Au an nastanjiya biraji'in au bi'azmin, ataupun dilarang kita beristinja menggunakan kotoran haiwan yang dah kering ataupun tulang, kerana tulang itu ialah makanan kepada jin. Sebab berdasarkan hadis yang sahih, ketika mana ketua bagi bangsa jin di Madinah ni dia datang jumpa Nabi, minta pada Nabi tambahan makanan. Nabi kata, tulang-tulang binatang yang telah disembelih di atas nama Allah ataupun tulang binatang menjadi bahagian tambahan makanan kepada kamu. Jadi bagi bangsa jin, bila mana dia tengok tulang tu ialah makanan dia. Macam kita nanti korban apa semua ni, tulang tu akan jadi makanan dia lepas pada kita buang. Nanti orang kata yang duk buat sok tulang tu semua jin kot, Ustaz? Tak jadi jin lagi yang tu. Nanti dah habis semua, segala giabok semua dah hilang habis, semua tu buang. Yang tu untuk jin. Macam mana dia makan? Wallahu alam. Kata sebahagian para ulama, dizahirkan pada tulang itu daging yang hanya dilihat di mata jin sahaja, tak dilihat di mata kita. Sebab tu itulah pandangan yang tepat tentang makanan yang ada sebagai tambahan kepada bangsa jin. Adapun asap tiada riwayat yang menyebutkan ianya makanan kepada jin. Sebab orang kita kan dia percaya asap tu ialah makanan jin. Wallahu alam, tak diketahui di mana riwayat tersebut. Riwayat yang mengatakan asap itu ialah daripada makanan jin. Yang pasti jin juga makan makanan seperti mana kita makan, dan tambahannya ialah tulang. Sebab pernah berlaku pada zaman satu orang tokoh ulama hadis yang bernama Al-A'mash ataupun Sulaiman bin Mihran. Ketika mana dia mengajar hadis, tiba-tiba ada satu orang pelajar dia ni kerasukan. Ketika mana dia tenangkan pelajar tu, jin tu keluar daripada badannya, dan dia pun tanya pada jin tu, siapakah golongan yang paling teruk di kalangan kamu, iaitu di kalangan jin ni? Dia tanya. Maka kata jin tersebut, yang paling teruk di kalangan kami adalah Ar-Rafidah. Ar-Rafidah tu merujuk kepada Syiah Rafidah. Maknanya di kalangan jin ni dia ada fahaman itu. Lepas pada tu tanya A'mash, apa yang kamu makan? Dia makan nasi. Dalam riwayat sebut dia makan nasi. Sebab tu kalau orang kita dulu yang ada jamu dengan pulut tu, make sense lah benda tu. Tapi cara dia makan bukan macam kita makan lah. Cara dia makan bukan maknanya hilang, tiba-tiba lesap dalam pinggan tu. Ni bukan macam cerita Doremi tu, lesap, pas satu lesap, bukan macam tu. Cuma nak sebutnya ialah orang kata apa, dia makan, tapi dia bukan macam yang kita faham lah. Dia makan lah, benda tu dia makan.
Dan benda ni pun bukan daripada benda yang kita kena kata apa, teliti sangatlah. Ada beberapa benda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas, jin yang datang jumpa Nabi tu dia minta pada Nabi. Dia maklum pada Nabi pertama sekali, jin-jin di Madinah ini bila mana dia menyerupai makhluk lain, antara yang dia akan menyerupai ialah ular. Sebab tu khilaf di kalangan para ulama juga, ular-ular yang jin menjelma jadi ular ni, adakah ianya valid di Madinah sahaja ataupun tempat lain pun valid? Ulama bincang bab ni. Kan orang kita kan percaya kalau ular masuk rumah jangan pukul terus, boleh jadi itu jin. Okay. Para ulama sebut yang kes macam ni adakah valid di semua tempat di dunia ataupun hanya di Madinah sahaja? Yang kuatnya ialah jin yang boleh menjelma menjadi ular ialah di Madinah. Adapun tempat lain dia menjelma sebagai benda lain, dia tak menjelma sebagai ular. Itu pandangan sebahagian para ulama. Ada yang kata tak, luar Madinah pun ada, tapi yang kuatnya ialah di Madinah. Sebab tu ular-ular di Madinah tidak dipukul secara terburu-buru, sebab boleh jadi ianya ialah pada kalangan jin yang menjelma. Wallahu a'lam untuk bab tu. Kita tengok lagi yang seterusnya, iaitu muka surat 33. Boleh istinja lebih daripada 3 batu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza stajmara ahadukum falyutir." Apabila salah seorang di antara kalian beristijmar, iaitu beristinja, hendaklah dia menggunakannya ataupun membasuhnya dengan bilangan ganjil, iaitu paling minimum 3. Lepas tu boleh plus lagi 5, 7 dan seterusnya, selama mana kita rasa najis tu masih lagi belum hilang. Itu pandangan yang tepat. Yang ke-9, dilarang bercakap-cakap ketika mana buang hajat. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibi wala yatahaddathani an tawfihima fa inna Allaha yamqutu ala dhalik." Jika 2 orang laki-laki buang hajat, maka hendaklah saling menutup diri dan janganlah kedua-duanya saling bercakap-cakap ketika buang hajat. Sungguh Allah murka akan perbuatan seperti itu. Kita pun baca hadis ni, kita nak realiti zaman kita ni, ada ke kes macam ni? Agak sukar lah kalau tuan-tuan tengok realiti sekarang, macam payah. Tengok tandas masjid kita pun, kok mana dia nak bersembang 2 orang? Tapi benda ni memang ada, memang wujud. Yang mula-mula melakukan amalan buang hajat dan bersembang ni ialah kaum Nabi Lut. First yang buat. Sebab tu ada beberapa perangai kaum Nabi Lut yang menyebabkan dia orang ni terjerumus kepada homoseksual ataupun LGBT. Pertama, lelaki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian lelaki. Itu yang pertama. Melazimi benda-benda macam tu, menyebabkan berlakunya songsang dalam kecenderungan satu orang. Yang kedua, suka mencarut dengan menyebut perkataan-perkataan dalam kain. Itu yang kedua, yang melazimi pada benda tu, ataupun lawak-lawak yang kita sebut sebagai lawak-lawak yang lucah ni. Normalisasi benda-benda seperti itu. Yang ketiga, kentut merata. Ini adalah sebahagian kitab-kitab tafsir. Sebab tu kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi ni dia tunjuk kepada para sahabat fik dalam kentut. Fik dalam kentut ni maksudnya apa? Nak kentut ni jangan kentut merata. Sebab kentut merata ni menunjukkan rendahnya moral dan civic orang tu, walaupun dia pakai Honda Civic. Civic tak ada. Pakai Honda Civic dah, tapi Civic pun tak ada. Okay. Yang keempat ialah bersembang ketika mana buang hajat. Ini petanda kepada moral orang mulai jatuh. Tapi memang benda ni ada. Kalau tuan-tuan tengok setengah-setengah negara, dia ada tandas yang 2 mangkuk 1 bilik. Ada. Tandas tu asal dibuat untuk 1 kanak-kanak, 1 dewasa.
Yang saya tengok dalam dokumentari lah, biasanya tandas yang ada 2 mangkuk ni, satu mangkuk besar, satu mangkuk yang kecil. Bila mana ada budak sakit perut, dia tak pakai yang besar tu, bilik yang sama, tapi dia pakai yang kecil. Cuma negara kita ni dia tak buat macam tu. Yang duk buat macam ni dia dah Jepun. Jepun ni dia dah kaji tinggi mana budak tu. Jepun ni bukan setakat kaji saiz tandas, bahkan dia dah kaji lebih pada tu lagi, iaitu durasi kentut manusia pun dia kaji. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Jepun ni dia ada satu button butang di tandas awam dia, yang bila mana kita tekan butang tu hanya mengeluarkan bunyi flash. Dia tak flash tapi bunyi saja. Tujuannya apa? Untuk menenggelamkan bunyi-bunyi yang tak sepatutnya didengari oleh orang. Bila mana kita cek, hadis tu ada dalam riwayat Abu Daud. Nabi ni kalau dia buang hajat, Nabi jauh pada orang supaya tak terdengar bunyi-bunyi yang tak sepatutnya waktu buang hajat tu. Nabi jaga bab tu. Tapi zaman kita ni payahlah, sebab tandas ni tandas terbuka, tandas awam. Jadi di Jepun ni dia buat kajian, dan dia buat satu kaedah, bila mana satu orang tu dia sakit perut, makan apa tak kena, akhirnya waktu dia buang hajat tu akan keluarlah bunyi-bunyi yang tak sepatutnya didengari oleh orang sebelah. Jadi ditekan butang tu, dia bunyi je flash. Dan waktu tekan tu dia keluar sekali dengan perfume sekali. Sebab keluar bunyi ni dia automatik keluar bau lah. Dia tak ada keluar bunyi saja, dia sama ada keluar bau saja ataupun bunyi dan bau sekali. Okay. Bila mana benda tu kita tengok dahsyatnya dikaji ni, kita boleh tengok bangsa yang begitu menjaga bahagian-bahagian berkaitan dengan common sense ni. Ada satu dokumentari menarik. Dokumentari tu dibuat di Arab Saudi. Dia pergi ke Jepun dan dia kaji tamadun orang Jepun. Jadi dia tengoklah, first dia tengok ialah tandas. Tandas awam di sana dia ada function tu. Sebab kalau tekan flash, air turun jadi membazir. Jadi bagi bunyi saja. Sebab najis tak keluar habis lagi, kita dah tekan flash, jadi membazirlah air tu. Jadi dia bagi bunyi saja. Jadi pengarah tu ataupun orang yang jaga tandas tu, dia pun beritahu, dia kata kami di Jepun telah buat studi pemerhatian, kentut manusia ni paling pendek berapa saat, paling panjang berapa saat. Tuan-tuan tahu berapa saat kentut manusia paling panjang? 30 saat, setengah minit. Kalau ada yang sampai seminit tu bukan kentut tu kanser usus. Cuma nak katanya itu ialah durasi yang standard tu, durasi standard. Dia kata paling pendek 2 saat dan paling panjang 30 saat. Studi tu dibuat selama 2 bulan. Tuan-tuan boleh bayang saintis yang duk tahan kentut orang 2 bulan tu, duk kaji berapa orang atas dunia kentut ni, takat pendek banyak mana, takat panjang. Tapi benda yang dia buat ialah ihsan untuk orang lain. Ihsan untuk orang lain. Akhirnya dia telah ciptakan satu teknologi, bila mana guna tandas, orang tak terganggu dengan benda tu. Sebab tu contoh yang paling terbaik sekarang ni ialah negara tersebut lah, termasuklah wujudnya mangkuk tandas untuk budak. Sebab budak kalau dia guna mangkuk tandas yang orang dewasa, dia tak boleh nak optimumkan pembersihan tu. Dia, budak tu sendiri tak bersih, sebab mungkin mangkuk tandas tu tinggi, dia tak boleh nak istinja dengan baik. Ini siapa yang fikir? Bukan orang Islam yang fikir, orang lain yang fikir. Tapi sedangkan dia punya asal kepada asas tu ada dalam agama kita. Jadi dilarang bercakap-cakap ketika mana buang hajat. Jadi benda ni tak boleh lah. Tapi memang setengah tempat ni ada pun. Sebab saya pernah pergi beberapa tempat. Contoh di sebahagian tempat lah, di sikit je, nanti kita azan, saya nak perhabis yang ni je. Sebahagian tempat di Indonesia, macam di Sumatera Barat, tandas-tandas di sana dia jenis parah bahu je. Bila mana kita masuk, memang kita nampak kepala orang sebelah tandas tu. Jadi memang kita boleh bersembang. Tandas masjid tu, tandas masjid boleh bersembang. Tapi ada satu tempat lagi yang saya pernah pergi di India, dia tak pakai dinding, dia pakai tirai, macam tirai orang perempuan tu ya. Yang ni bukan takat boleh bersembang, boleh bersalam lagi. Boleh bersembang, boleh buat macam-macam. Yang kita tak buatlah perangai itu. Okey. Jadi alhamdulillah kita selesai. Dilarang bercakap-cakap ketika mana buang hajat. Dan insya-Allah esok, sebab kuliah subuh kita esok pun kita akan baca buku ni juga. Kita akan masuk bab yang keempat, sunnah-sunnah ketika mana berwuduk.
Okey, jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Dan sikit saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, esok ialah hari 9 Zulhijjah, menjadi sunnah kepada kita untuk berpuasa.